Baik. Ustaz bagi salam sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah semua dah ada, boleh berlangsung lah kita ya. Baik, sebelum tu kita sama-sama dulu baca surah pula, baca apa? Baca doa ya. Baca doa untuk semoga kita dapat belajar dengan penuh keberkatan dengan penuh keberkatan dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftahna futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbil alamin. Okey. Hari ni semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Oh Farisha. Okey Hafizin semua sihat. Lama kita tak ke udara kan? Itulah lama tak ke udara. Tapi Ustaz ke udara tak ke udara ke, hari Rabu dengan Khamis Ustaz akan tetap kena ke sekolah lah. Sebab kelas dah ada. Ustaz pun kena ajar ada jam 4. Jadi untuk yang menengah, ni hari last lah untuk PDPR. Lepas cuti nanti buka sekolah, kita ni balik lah kan. Kita akan masuk kelas balik, bersekolah balik. Okey. Baik. Hadis kita dah belajar dah sebelum ni. Kita dah belajar hadis sebelum ni, hadis pertama. Hadis pertama, kita recap sikit ya. Kita recap sikit. Hadis yang pertama, larangan melakukan. Ingat tak? Larangan melakukan. Tak ingat? Kemudaratan. Ya betul Nurin. Ya, hadis tentang larangan melakukan kemudaratan. Jadi satu hadis ni dah habis. Baik. Jadi kita teruskan kepada hadis yang kedua dalam buku ni. Dalam kitab ni. Okey, Ustaz kongsikan your entire screen. Entire screen ke? Ya, a window. Baik, itu. Ya, itu hadisnya. Hadis yang mana ni tak boleh. Okey, hadis yang kedua. Okey. Yang kedua berkenaan dengan tajuknya. Tajuk ni dah tahu ke? Alright ini. Baik. Hadis tajuk pada petang ni ya. Hadisnya menghapuskan kemungkaran. Okey, kalau kita tengok hadis ni, tajuk pun ada kat atas tu. Hadis menghapus kemungkaran. Ya. Okey. Okey, semua nampak hadis ni? Nampak. Okey, nampak ya? Baik. Jadi Ustaz nak minta lah yang pandai baca hadis. Kalau jelas, siapa yang kita nak minta dia baca?
Kita bagi orang lelaki dulu tak? Ustaz laki-laki. Laki-laki lah. Siapa laki-laki yang macho ni? Antara Hafizi, Nama dengan Danish ni. Cepat. Lelaki macho. Baca. Cepat, lelaki macho. Mana lelaki macho kat sini? Yang cakap Ustaz macho, Ustaz memang macho. Tak ada yang nak baca ke? Ya Allah. Ustaz, Ya. saya baca. Okey. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhafu iman. Okey. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Okey. Boleh baca tu. Dennis tadi kan? Ya saya Ustaz. Dennis. Dennis memang macho lah. Tak ada lah. Tak ada lah, jangan begitu. Macho lah tu. Baik, itu matan hadisnya. Kemudian, ada yang nak baca terjemahan atau maksudnya? Ada yang nak baca? Cepat. Tak mau lama-lama lah. Ada yang baru masuk. Khadijah baru masuk Okey, tak apa. Tak apa Khadijah. Okey, sebab tapi ada kena denda sikit Khadijah. Kena baca. Kena baca maksud dia. Maksud dia? Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Okey. Riwayat betul. Riwayat Muslim. Okey, maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemah iman. Pernah dengar tak hadis ni? Pernah pernah kan? Okey, hadis ni masyhur banyak banyak dibacakan ataupun sampaikanlah kan hadis ni daripada mana-mana ustaz atau ni lah. Sangat masyhur hadis ni sebab dia menceritakan tiga peringkat iman di dalam menghapuskan atau menentang kemungkaran. Jadi kalau kita tengok terjemahannya tadi tu pun, kita boleh kata dah dia menceritakan bagaimana Rasulullah bersabda, orang sesiapalah di antara kita ni kalau nampak kemungkaran, ubah dengan tangan.
Apa maksud ubah dengan tangan? Yang boleh kita fahami. Ada siapa boleh jawab? Dia maksud berubah dengan tangan. Pukul Ustaz. Oh, ganasnya. Pukul. Aduh. Maksud ubah dengan tangan ni, ya ke pukul? Pukul je, nampak je. Menegur. Menegur. Dia kata menegur. Okey, menegur. Menegur. Tapi dia kata tadi dengan tangan. Takkan tegur dengan tangan. Zaman sekarang tegur guna tangan ni Ustaz. Oh, gitu. Okeylah. Tegur dengan tangan ya. Maknanya siapa-siapa lah boleh lah pergi nampak orang buat apa, cepuknya ya. Macam tu. Aduh. Baiklah. Inilah dengan tangan ni. Maksud dia dengan kekuasaan lah. Kemampuan dan kekuasaan. Tapi jangan kita ambil tindakan sendiri pula. Contohnya kalau ada berlaku kecurian. Jangan kita tangkap pencuri tu, kita pergi potong tangan dia pula. Atau contohnya yang ada berlaku pun belasah ramai-ramai macam tu kan. Itu pun tak perlulah sepatutnya. Tangkap, serah kat polis je lah. Sebab ni. Tapi kita geram, memang geram. Ustaz faham kegeraman tu. Tu yang orang pergi belasah tu. Kadang-kadang bukannya geram sebab belasah, yang dia orang belasah semua ni. Kadang-kadang dia orang memang saja. Nampak ada orang buat salah, memang saja dia nak belasah. Dia nak menumbuk. Kadang-kadang orang tak pernah nak numbuk orang, dia berasa nak menumbuk. Tengok orang ramai-ramai pula kumun, dia seorang-seorang tak berani. Ramai-ramai dia nak memberi. Tu yang nampak orang kata ni curi-curi. Dia pun belasah juga. Sedangkan dia tak ada kepentingan apa pun. Dah kena tangkap, sudahlah. Kadang-kadang tu konsep tu kena betulkan. Mungkin awak gurau tadi kata cepuk, pukul lah apa Ustaz faham. Saya tahu kamu semua dah faham dah apa maksud tangan ubah dengan tangan tadi tu. Maksud dia ubah dengan kekuasaan, ubah dengan kemampuan. Yang ni terletak kepada kerajaan ataupun kepada pemimpin. Terletak kepada pemimpin. Okey, boleh faham itu Boleh. Jangan pergi cepuk-cepuk orang pula. Kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang takut kita terbuat zalim pula dekat dia. Terbuat zalim pula pada dia. Macam mana terbuat zalim? Mungkin dia curi tu tak sampai kepada nilai atau tahap yang dikatakan mencuri ataupun apa dia kata, nak potong tangan tu. Dia nilai barang tu kadang tak sampai pun. Tapi sebab orang kata pencuri, ramai-ramai pula pergi pukul. Sekali rupanya dia betul-betul miskin, dia tak ada bantuan, tak ada pula orang membantu sampai dia tahap terpaksa mencuri macam tu. Takut berlaku zalim lah pula. Gitu. Tapi kalau betul-betul jenis yang profesional mencuri semua ni, main juta-jutaan, yang tu memanglah. Tapi biasanya tak dapat, payah nak tangkap orang tu. Orang payah nak tangkap, polis pun payah nak tangkap. Okey. Baik, itu tangan. Kalau ubah dengan tangan maknanya ubah dengan kekuasaan. Okey, kalau jika tidak mampu pula, maka dengan lisannya. Yang ni barulah dengan teguran. Barulah dengan teguran. Faham tu? Oh, cakap Arab. Okey. Baik, barulah boleh ditegur dengan teguran ataupun lisan. Kita cakap perlahan-lahan. Macam yang ada diajarkan dalam Al-Quran. Allah ajar kepada Nabi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. 3 step lah dalam penyampaian dakwah. Begitu juga dengan berkaitan dengan kemungkaran.
Jangan terus kita menggunakan kata-kata yang kasar, yang kesat. Sedangkan Nabi dan Rasul sendiri pun Allah suruh tegur dengan cara ataupun permulaan dia dengan lembut. Okey. Macam Firaun pun. Macam ayat Quran Allah suruh Nabi Musa izhab ilal fir'aun fa innahu tagha, macam itulah. Lepas tu ada pula ayat yang Allah sebutkan kepada Nabi Musa suruh bercakap qaulan layyinan, bercakap dengan kata-kata yang lembut. Itu pada Firaun ya. Firaun ni nak kira zalim lah kalau nak kira kan. Tapi Allah suruh cakap dengan percakapan yang lembut dulu. Nasihat baik-baik dulu. Jangan terus Firaun, kau derhaka, kau masuk neraka, kan? Tu cara tu tak betul. Baik. Itulah kalau kata nak macam Nabi Muhammad pun Allah ajar ud'u ila sabili rabbika tadi kan. Berdakwahlah, serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan kebijaksanaan. Maksud dia kat situ. Okey, dengan lemah lembut. Nabi dah buat lemah lembut dah. Tapi ada juga yang menolak. Nabi ni orangnya lembut, lemah lembut. Tapi ada lagi yang menolak. Yang menolak tu tahu je lah. Dia maknanya hati dia tertutup lah. Allah tak bagi hidayah pada dia. Gitu. Jadi begitulah. Kalau guna lisan, guna teguran, kenalah teguran yang lembut. Kalau macam itulah, kalau kita pun sendiri, macam kita sendiri nampak adik kita buat salah ke apa ke contohnya, kita tak akan terus marah dia kan. Tak sepatutnya lah. Tapi kalau kita buat itu, tu sebenarnya silap. Kita cubalah ubah cara tu. Kan? Kalau macam ada cikgu guru pun, kalau cikgu guru tu dia marah terus, itu silap lah sebenarnya. Hatta ustaz-ustazah pun kalau buat macam tu pun silap lah. Maknanya tegur mesti dengan cara yang lembut terlebih dahulu. Kemudian kalau tak mau dengar ke apa ke, barulah boleh kasar sikit ke, peringatan ke kan. Contohnya kalau ada kita kenal siapa-siapa yang kena minum arak ke apa ke, kita cakap dekat dia, janganlah minum arak, tak baik untuk kesihatan, tak memberi apa-apa faedah, kan. Lepas tu Allah pun larang, tak bagi. Lepas tu dia minum macam tu juga, tak nak terima. Lepas tu lama-lama bagilah. Allah haramkan arak ni, kau masuk neraka nanti. Macam tu. Bagi sampai tahap macam tu lah. Kalau tak nak sedar juga, kita usaha-usahalah, walaupun hidayah tu datang dari Allah, tapi usaha tetap kena usaha. Okey, faham Tom? Senyap je ni. Senyap je ni, buat apa ni buat apa ni? Dengar ke Ustaz cakap ni? Okey, alhamdulillah. Agak faham lah tu apa yang Ustaz ceritakan tu Okey, itu peringkat yang kedua tu. Lisan, tegur dengan lisan ataupun bertindak dengan lisan. Teguran atau nasihat. Okey, kemudian jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah merupakan selemah-lemah iman. Maksudnya macam mana? Boleh siapa bagi tahu tak apa maksud dengan hatinya? Kalau tak mampu dengan lisan, tak mampu dengan tangan, apa maksud dengan hati dia ni? Boleh siapa bagi tahu tak? Ada tak? Siapa-siapa yang boleh bagi tahu? Bantu Ustaz. Membenci kemungkaran tu. Ya, betul tu, Danish. Danish kan? Betul tu. Membenci ataupun tidak meredai kemungkaran yang berlaku. Kita tak reda. Contohnya kita ada jiran sebelah ni, kita tahu tiap-tiap hari dia buat masuk perempuan. Tapi kita nak ubah dengan tangan, kita nak kita nak pergi kat dia, bang, jangan buat gitu, kita buat berani macam tu kan. Tengok badan dia pula sadar gila kan. Sadar kan dia tumbuk kita perasan dulu. Tak berani. Lepas tu nak tegur pun tak berani. Sebab tadilah sadar, sekarang cakap-cakap kan dia bagi balik, kau pilih apa, kubur masing-masing, macam tu kan. Biasa macam tu lah. Kalau orang dia beri nasihat, adalah jawapan dia. Jadi
akhirnya kita bencilah perbuatan tu dengan hati kita. Walaupun kita boleh buat tindakan yang lain, seperti kalau kita ada confirm, kita confirm dah ada bukti apa semua, ataupun dia menzahirkan kemaksiatan dia tadi tu, kita bolehlah telefon pihak berwajib, ya. Kita boleh telefon pihak berwajib, tapi kita kena ada bukti. Jangan atas dasar kita tajassus. Faham tajassus? Tajassus tahu tak apa dia? Tak tahu. Tak tahu. Tajassus ni maksud dia mencari-cari salah orang tu. Kita pergi mintai, kita tengok, kan? Kita tengok, lepas tu mana yang macam seolah-olah mencari salah. Bukannya sebab kita nampak depan mata betul-betul. Yang tu tak boleh lah. Jangan sampai tahap tajassus. Ataupun mengintai-ngintai mencari salah orang. Ya. Kalau kata memang dibuat depan mata, barulah boleh kita bagi tahu ataupun telefonlah pihak berwajib, penguat kuasa jaiz ke jawi ke, contoh yang yang berlaku pada Sajat itu, ya, kena tangkap, lepas tu menangislah apa rakam, Allah kata, sebab dia menzahirkan kemungkaran dia. Itu masalahnya, dia menzahirkan kemungkaran dan kemaksiatan dia. Jadi orang kena kena halang ataupun hapuskan kemungkaran yang dia buat tu. Bukan kita benci dia, sebab kita sayangkan dia. Ya. Tapi itulah orang yang tidak nak kata berjiwa, tidak, macam seolah-olah kosong agama dia. Macam jahil sangat sampai nak keluar agama lah pun. Na'udzubillah lah macam tu, ya. Baik, tu sedikit lah berkenaan dengan matan dan terjemah hadis. Ustaz cerita-cerita sikit untuk petang ni. Jadi sikit je, Ustaz tak nak banyak-banyak lah. Okey tak? Boleh faham tak? Faham. Boleh faham, ya? Jadi ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan untuk bertanya kalau tak faham? Ada? Tak ada. Tak ada? Oh, faham betul ni? Faham? Kalau faham, mudahlah ceritanya. Kita cukuplah satu muka ni. Ustaz tak nak cerita banyak-banyak sebab hadis sikit. Hadis sikit nanti cepat habis. Tak best. Nanti kita kelas ada lagi. Nanti kalau kelas nanti bolehlah dia laju sikit. Lepas cuti nanti. InsyaAllah, ya. Ni pun ramai tak masuk. Itulah biasalah PDPR. Bukannya macam ni je, yang lain pun. Tapi yang macam tu, syariah tu ada yang Ustaz bagi video apa semua tu. Ustaz tengok view dia sikit je. Tak tahulah berapa orang, tak tahulah apa masalahnya. Ustaz letak kat YouTube ke bosan kot, 30 minit lama sangat Ustaz membebel seorang-seorang ke. Kan? Baik, kalau dah tak ada soalan, Ustaz rasa kita sampai sini dulu. Ustaz, saya nak tanya. Ya, okey. KMJ ada lagi ke yang SKM tu? Oh, untuk SKM. Untuk Farisha ni tanya, Farisha SKM setakat ni belum ada apa ni? Tak ada lagi lah.